Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua tetamu pula dah, penonton-penonton yang menantikan untuk segmen inilah ceritaku ya, segmen yang menjadi perhatian kepada semua trader-trader di luar sana yang bakal trader juga yang nak bersama-sama dengan mengikuti ataupun mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan forex ni. Sebenarnya forex ni penuh dengan liku. Sebelum nak mencapaikan kemanisan tu, dia bukannya cebur je terus kita terus jadi dapat benda-benda manis. Jadi apa kata kalau anda di luar sana, kalau boleh share, like, supaya rakan-rakan lain juga boleh dapat mengetahui tentang dagangan mata wang asing ni. Apakah sebenarnya perjalanan untuk menjadi seorang trader yang konsisten, bukan sesuatu yang orang kata yang mudah. Sangat-sangat memerlukan kesabaran yang amat-amat tinggi, emosi yang betul-betul kental. Selain pada itu, modal lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita bermula, sekali lagi saya Boboy bersama dengan bos CTC dan keluarga CTC ingin mengucapkan juga terima kasih kepada tetamu kita hari ini, dan kita akan berkenalan sebentar lagi, dan juga kami ingin berpesan kepada anda. Sekarang ni untuk COVID-19 kita dah masuk angka yang sangat mengerikan. 260, hanya 2 negeri saja yang tidak terjejas. 3 di Labuan tak silap saya, kemudian di Perak dan juga di Kelantan. Yang lain semua ada kes. Dan lepas ni kalau boleh cukup-cukup lah kita buat satu benda yang memerlukan pergerakan yang ramai orang. Boleh sebab bukan kita nak salahkan, tapi memang nak menyalahkan pun. Kan disebabkan benda ni berlaku, dia terus melibatkan satu Malaysia. Dan apa yang merisaukan saya, Menteri Kesihatan kita dah bertanyakan soalan dekat kita, dekat Twitter dia. Macam mana kalau kita buat PKP balik? Soalan tu macam nak jawab pun rasa macam sebersalah. Kita kata tak perlu, takut orang tak reti nak jaga. Kita kata perlu, dia menjadikan kepayahan pula. Kita baru saja nak bernafas, jadi sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita dan juga rakan-rakan sekeliling kita. Mungkin ada perkara-perkara yang kerajaan boleh ambil, macam tempat-tempat ramai, mungkin itu KKM dengan kerajaan boleh fikirkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan kita hari ini. Alhamdulillah, untuk episod yang 142 segmen inilah ceritaku bersama dengan Bro Din. Bro Din, nanti kita tahu lah pasal apa Bro Din ni. Okey, 1 Oktober 2020, jam untuk hari ini 8 dekat pukul 9, 1 jam kita akan bersama dengan Bro Din. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Cucu Pok Leh, orang yang pertama ni. Cucu Pok Leh, orang pertama. Dia bagi salam dekat Bro Din. Waalaikumsalam. Salam Pak Su dan juga tetamu Bro Din. Sam Rapar Sam. Sam Rapar Sam. Selamat, salam Pak Su dan juga Bro Din. Alhamdulillah. Sekiranya ada pertanyaan apa-apa untuk pengalaman, panduan, ataupun bertanya tentang kepahitan ke, ataupun apa saja berkenaan dengan pengalaman menjadi seorang trader forex, saya alu-alukan soalan anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat bang? Sihat, alhamdulillah. Dah macam Ramli Sarip aku sembang hari ni. Suara. Okey, selesa macam mana? Keselesaan orang panggil macam mana? Panggil Din je. Panggil Din boleh Pak Su panggil Din Boleh. Okey, di permulaan ni seperti biasa kita kenalkan diri kita dulu. Mungkin ramai yang nak mengenali Din. So apa kata kita mulakan dengan sedikit biodata lah. Boleh? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Saifuddin bin Zakaria. Saifuddin Ya, Saifuddin bin Zakaria. Apa biasa kawan-kawan panggil Din lah. Okey. Dalam trader ni, dalam bidang trading, ramai yang panggil Din lah. Tapi dalam yang lain ada nama-nama yang lain.
Maksud dia? Maksud dia masa kerja Nama lain? Nama lain. Kerja yang ini nama lain. Dia berbeza-beza lah. Okey. Jadi orang boleh tahu lah. Kita boleh tahu lah. Orang panggil macam ni, wah dia ni mesti orang kerja. Yes. Kalau macam ni mesti trader. Kalau orang panggil nama ni, ni daripada kampung. Okey, kita boleh caw. Betul. Kalau kat kampung nama apa panggilan? Kalau dekat kampung saya betul, kalau blok saya dia orang panggil Mba. Mba? Ya. Wow. Dia orang panggil Bila Mba. sebut pasal blok ni duduk di Felda. Saya anak Felda. Anak Felda Ya, saya anak Felda. Pui bangganya aku. Tak betul. Anak Felda sekarang ramai yang berjaya. Kalau dulu sebut anak Felda orang tak berapa nak tu kan. Tapi sekarang betul. Anak Felda adalah ramai telah melahirkan pakar-pakar pun ada. Ya, betul. Yang kerja bahagian-bahagian kementerian pun ramai. Anak Felda. Betul. Baik. Mba masuk dia kalau kita tahu lah mungkin bahasa dia dulu masa kecil dulu saya ni pelat. Okey. Perkataan member tu saya sebut jadi Mba je. Jadi ada seorang bapa angkat ni, okey, dia panggil saya Mba balik. Pada awalnya dia mengajuk itu yang melekat tu. Melekat. Kalau nak sebut member. Yes. Tapi dapat sebut yang hujung je lah, Mba je. Allahu Akbar. Nampak dah ramai yang tegur dah. Ya. Pengganti Ramli Sarip ni, insya-Allah Nizamuddin. Insya-Allah. Okey, Mba. Dan berasal memang Pahang? Saya asal lahir di Pahang lah. Maknanya lahir di Felda? Di Felda. Kalau mengikut macam tu, Din dah generasi ke? Saya generasi kedua lah. Kedua. Baik. Sekarang macam mana keadaan di Felda? So far alhamdulillah. Kan saya terkejut masuk Felda ni. Saya tak sangka. Betul. Kalau dulu kita tengok rumah spesen kan? Betul, rumah spesen. Tapi sekarang ni ya Allah. Kalah kita. Kalah. Untung mereka dahulu kan. Betul. Dulu kita hina-hina orang pergi Felda. Sekarang ambil kau. Okey, ada yang lari tu. Ada. Tak sanggup lah kan. Yalah mula-mula nak menebas, nak apa kan. Siapalah kat sekarang ni kutip hasil. Sekarang ni hasil je, alhamdulillah. Anak-anak pun berjaya. Betul. Kan, alhamdulillah. Okey, berasal dari Pahang dan sekarang ni menetap di? Saya menetap di Selangor, Kelang Selangor. Okey. Di Kelang Selangor. Saya merantau sekitar tahun 90 lah. Maksudnya terus duduk di Selangor. Pertama kali keluar daripada kampung, daripada Felda terus ke Selangor. Ke Meru dulu. Meru. Okey. Bekerja sebagai apa kalau boleh kita kongsi? Di masa dekat Meru. Kilang dia. Kilang. Dan sekarang ni bekerja atau full time trader? Sekarang ni FTT lah. Full time lah. Itu sebab dah yakin lah tu kan. Alhamdulillah. Nanti tuan-tuan boleh tahu macam mana keyakinan tu datang. Kita akan congkil. Boleh share, boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Din. Saya panggil Din je boleh? Boleh. Tak ada masalah kan? Jadi boleh lah rasa rapat sikit. Yes, betul. Saya pun bukannya muda sangat pun. Okey, sebelum tu sambil-sambil tu kita layan komen-komen kita kalau ada soalan-soalan yang menarik. Kalau tak ada tak apa. Okey, macam mana nak jadi hati kental Bro Din? Macam mana nak jadi hati kental? Ini pun satu soalan yang baik. Saya akan bawa Pak Cik Mansur dalam kenangan Long Man. Ya, itulah. Dia Pak saudara tu. Dia ni dialah yang isi nama Mba tu. Arwah Pak Cik Mansur tu. Allah. Ya, dialah bagi nama tu. Seronok bila flashback kan cerita kat kampung masa zaman kecil-kecil kan. Okey, baik. Bekerja kilang dan tahun 90. Masa tu bujang. Okey, dan tahun bila pula yang dia ni rasa didedahkan dengan dagangan mata wang asing ataupun forex ni? Okey. Saya mula didedah ketika kerja dengan MISC. Okey. Masa tu di port mana? Di Shah Alam. Pejabat lah. MISC. Ada seorang Cina ni, saya tengok dia buat. Saya tanya dia apa? Chinese lah? Ya. Dia kata, you Melayu tak boleh main punya. Wah, dia cakap macam tu kan? You Melayu tak boleh main punya? Tak boleh main punya. Saya kata, kenapa? Itu apa, you punya agama kata haram tau. Ya kah? Okey. Jadi, dia bagi begitu. Dia bagi begitu. Okey. Dia ni bagus lah.
Ni rakan sekerja lah. Rakan sekerja. Bos, dia bos saya. Oh, bos. Dia bos saya. Boleh sembang dengan bos ke okey tu. Boleh lah. Okey. Kemudian saya nak juga kan. Saya korek. Itu bila tu? Rasa-rasa lah tahun bila tu? Dah berapa lama duduk Kelang baru? Masa tu sekitar dah dalam 10 hingga 8 tahun yang lepas lah. Wih, lama. Okay. Masa mula-mula terdedah benda tu lah. Baik. Kemudian saya buat research sikit, cari. Kemudian baru kita tanya dia betul-betul lah. Tanya dia betul, kata kita minat. Kemudian dia ajar lah. Bos ajar ya? Dia ajar main. Dia ajar tu, tapi waktu tu kita macam sombong sikit lah. Sombong? Maksud dia? Sombong. Bila ada duit ni, benda yang boleh buat duit ni, kita tak pandang sangat. Wah. Sebab kita kata, ini betul ke tak betul boleh dapat duit ni? Dah dapat duit, boleh withdraw ke tak ni? Itu anggapan mula-mula? Mula-mula. Betul. Mula-mula. Bagus. Saya suka didedahkan benda-benda macam ni. Itu sebab ada orang cakap macam ni, orang cakap macam ni, tak boleh withdraw lah, tipu lah apa kan. Okey, kita tak apalah, letak buat out, melingkup. Memang melingkup sajalah. Tapi masa tu tak kisah. Duit masa tu alhamdulillah. Nak kata lebih, memang ada lebih lah. Kan? Ni kerja sedap juga ni. Tak ada masalah kan tu. Kata sampai satu ketika saya betul-betul nak. Lepas main-main tu, ada satu ketika tu terdetik untuk nak serius. Betul-betul nak serius. Terdetik ada serius. Sebab ada sebab dia. Saya cuba buat tu, memang saya boleh profit. Sebelum tu lah. Bila ini betul-betul boleh buat duit ni macam ni. Maknanya dah cuba withdraw apa semua lah. Saya kata boleh withdraw, boleh ke tak ni? Cuba withdraw dulu. Withdraw, yes, masuk dalam bank. Wow, itu semangat datang bila tu. Itu baru hantu dia datang. Hantu datang. Okey. Baru hantu dia datang tu. Okey, baru kita nak belajar betul-betul. Belajar, study, research, cari macam-macam. Itu sumber-sumber semua daripada Google lah. Semua daripada YouTube Google. Ataupun kawan-kawan hanya bos je kan yang create masa tu. Saya masa tu memang saya sembunyikan rapat-rapat. Family pun tak tahu. Tengok tuan-tuan, ni cerita ni ikhlas daripada hati Abang Din ni. Ni memang seronok ni. Ambil lah pengalaman family ni. Tahu pun dalam sekitar 2 tahun 3 tahun yang nampak baru-baru ni je family tahu. Itu pun baru saya open. Sebab apa? Sebab nak FTT. Sebab FTT. Dah agak dah. Okey, baik. Okey. Cikgu, saya panggil cikgu lah. Bos Din tu kan. Okey. Lepas tu bila buat pencarian sendiri. Okey, cari ilmu sendiri. Berapa lama kedudukan mencari ilmu tu sebelum ada cikgu yang betul-betul? Lama. Saya betul-betul ada cikgu yang betul-betul setahun yang lepas. Setahun yang lepas saya betul-betul saya belajar. Ini cikgu, dia. Dan yang lain tak pernah pun saya panggil dia cikgu, kecuali yang ini, yang setahun yang lepas ni. Habis yang dulu-dulu ni just dia kongsi-kongsi je lah. Kongsi-kongsi. Saya ambil maklumat daripada Telegram, apa semua. Okey. Saya dapat, lepas tu buat sendiri. Semua buat sendiri, pandai-pandai sendiri. Dengan masuk ikut apa orang punya Telegram, apa semua kan, follow. Lepas tu perangai saya ni pula, saya tak suka dengan signal. Orang lain semua sibuk nak signal. Saya tak nak. Sebab saya nak saya nak tahu kalau awak beli dekat situ, kenapa beli? Mesti ada sebab awak nak beli situ. Saya nak congkir benda-benda yang macam tu. Sebab tu saya cari. Dalam pada mencari tu banyaklah. Saya guna Fibo lah, SND, tapi bukan dengan cikgu yang sebenar lah. Itu semua daripada sumber dekat-dekat lah. Sumber dekat-dekat. Lepas tu andaian sendiri. Bila kita belajar ni mungkin
kita dapat pun tak solid lah. Betul. Tak solid, sebab tu loss apa semua. Benda kita tidak berguru kan. Dia jadi macam tu lah. Okey, seronok bila sebut pasal mengapa aku loss, mengapa aku profit. Lebih minat kepada tu bukan signal. Bukan signal. Saya nak cari benda-benda tu. Last saya dapat dengan TBST. TBST ya. Trade Bank Smart Trade tu. Okey, baik. Ini memang betul-betul orang kata berjalan sendiri sambil-sambil. Kawan-kawan yang trade masa dulu ada? Tak ada. Saya semua pakai nama lain semua. Tak ada orang kenal. Ni low ranger betul. Memang low ranger. Memang tak ada orang kenal waktu saya belajar tu. Apa semua pakai nama. Dalam Telegram pun saya pakai nama lain. Okey. Saya pakai kira nombor lain. Ni betul-betul muncul orang kenal lah ni. Ya. Kira betul-betul keluar. Inilah dia. Ini first time. Okay. Kawan-kawan kampung pun tak tahu. Kawan-kawan kampung pun kalau tahu pun sekarang lah. Okey. Okey, ya. Kawan-kawan kerja? Kawan-kawan kerja. Macam bos. Bos apa cerita bos? Yang Cina tu? Yang Cina tu dia memang okey lah. Selalu juga saya jumpa dia lagi. Okey. Masih berhubung Masih berhubung. Bagus ni. Dengan Cina. Itu kira cikgu pertama lah tu. Itu cikgu yang pertama lah. Sebab dia yang kenalkan saya. Memperkenalkan tu. Macam mana nak buy, di mana nak buy, di mana nak sell. Kalau buy ni untuk harga naik ke harga turun ke, dia ajar benda-benda tu. Maksudnya basic mengenali forex di situ. Dia lah. Dia bertanggungjawab. Okey, masa tengah kerja, macam mana pula Din bagi-bagikan masa kadang-kadang yalah sambil kerja ke kerja shift. Okey, masa saya nak panggil apa terjebak. Okey, dah lepas terjebak dah. Dah lepas terjebak ni. Dia excited lain kan. Masa tu saya kerja banyak free juga lah. Okey. Saya safety officer dulu dekat sana. Okey. Jadi safety officer. Jadi banyak dengan laptop. Ada kadang-kadang kita buat report apa semua je kan. And then kadang-kadang kita kena keluar. Ada masa-masa dia. Maksudnya masa kita tu ada untuk kita buat benda-benda lah ni. Okey. Menarik juga ni. Maknanya tak berguru langsung ni. Okey, yang menyebabkan sebelum kita pergi pahit dan manis ni, saya nak tahu juga disebabkan apa yang dia ni sanggup untuk menjadi FTT. Okey. Adakah sebelum tu tak pernah sebelum tu lah, sebelum jadi FTT, macam mana keadaan Din Trade? Adakah mendatangkan keuntungan ataupun menjadi kaki depo yang tega? Sebelum tu yes, memang kaki depo yang tega lah. Itu asyik depo sampai satu tahap yang saya bagi tahu tadi. Saya tengok boleh profit, and then saya cuba withdraw, masuk betul-betul dalam bank kita. Maksudnya bukan tipu lah. Bukan scammer. Bukan tipu apa semua, kita boleh keluar, bukan scammer. And then dekat situ saya mula belajar. Ada naik turun lah. Okay. Masa tu naik turun. Tak konsisten lah. Tak konsisten. Buat pun kadang buat, kadang tak buat kan. Jadi sampai satu tahap tu MIC dijual. Tahun berapa saya ingat tu? MIC dijual. Kemudian saya kata, alamak, macam mana nak buat ni? Masa ni ura-ura dulu. Jadi tahun berapa ingat tak? Saya tak ingat. Dalam 4 tahun 5 tahun yang lepas kot. 5 tahun yang lepas. Dia lebih kurang tu lah. 2000 sekarang 2000 lebih kurang 2015 kot. 2015 lebih kurang lah. Okey, 2016. Saya pun dah lupa. Baru ura-ura. Baru ura-ura tu. Jadi kita saya catch up benda tu. Catch up dengan TBST. Dengan teknikal TBST saya buat. Adakah disebabkan dah dengar cerita nak kena buang kerja ni, itu yang betul-betul tekan untuk? Saya terus tekan sebab saya tahu benda ni boleh buat duit.
Benda ni yakin ya masa tu? Yakin sebab saya dah pernah withdraw. Okay. Dalam main-main macam tu pun bila dah pernah withdraw, duit tu masuk dalam bank. Yes, saya betul-betul yakin. Percaya. Okay. Dah tu teknikal ni, jika betul cara dia, InsyaAllah boleh buat duit. Jadi nak cari tu, yes, kita kena cari pelan-pelan lah, tak boleh keluju. So saya belajar sehingga saya boleh buat duit dengan teknikal TBST. TBST orang kata belajar sendiri tu lah. Belajar sendiri. Saya dapat dia punya e-book dia. Belajar ambil juga e-book ada. Okay. Membership. Kita baca dekat situ. Dekat situ saya buat kajian sendiri. Benda ni macam mana kan. Lepas tu bila ada candle bank apa semua kan, dekat situ memang saya bantai betul-betul lah. Macam mana boleh belajar dengan sendiri? Tapi makan masa lah Ya, memang makan masa. Dia untung rugi tu memang ada. Permulaan tu biasalah. Tu memang. Masa tu ialah belum lagi pun belum tahu apa tu konsisten, apa tu macam mana cara kita nak jaga MM pun tak tahu. Masa kerja dulu kan. Margin level apa semua tak tahu tu. Anggap main-main je semua. Yes. Kita tak ambil peduli benda tu. Last benda tu kita belajar pelan-pelan dengan situ. Sampai satu tahap tu mungkin kerana saya belajar bukan dengan berguru, dia tak menjadi. Sampai satu tahap tu dia tak mau jadi langsung. Masuk out. Kata sampai saya dah habis dekat 10 juga. Tapi itu semua bukan duit kocek, duit bank, bukan lah. Itu semua duit profit lah. Duit profit yang lepas-lepas. Duit profit saya memang kita asingkan lah. Kita asingkan mana, bila contoh lah kalau kita maknanya dah terkumpul RM10,000 Malaysia. Lebih. Lebih. Yang selama main, orang kata saya trade, main-main campur dengan saya fokus apa semua tu, nak cari teknikal yang sesuai, apa semua tu, saya dapat kumpul modal lah. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Tak, sama je. Dia janji benda ni kena fokus dan tidak bercampur aduk. InsyaAllah boleh. Boleh boleh. Okey, kita masuk balik bab bila dah makin belajar, makin lama belajar sendiri kan. Makin tak jadi. Ya. Dia jadi makin tak jadi kata. Masa tu Din sedar tak dekat mana kesilapan dia tu? Dekat situ saya mencari tu. Saya mencari kenapa sekarang ni tak nak jadi. Keluar benda yang sama tapi tak menjadi. Allahuakbar. Saya nak rujuk dengan siapa tak boleh. Buku tak boleh cakap. Betul lah. Bila tak berguru macam tu dia jadi tak guru kan. Guru diri sendiri. Guru diri sendiri. Allahuakbar. Dia tak menjadi. Itu saya mencari lah. Saya mencari lalas. Saya kata saya tak nak lagi dah benda-benda yang macam ni. Nak tengok pada candle, nak tengok pada apa orang kata pakai indikator apa semua kan. Saya kata saya bosan lah dengan benda-benda ni. Minta maaf lah sifu-sifu yang menggunakan tu. Bukan saya perkecilkan, tapi tak, mungkin salah saya lah. Sebab saya tidak berguru kan. Jadi saya hilang minat dengan benda-benda tu. Saya nak cari yang naked pula. Maknanya memang buang habis. Memang buang habis. Saya nak belajar yang naked. Bila saya dah lost, saya cari yang naked. Kebetulan pula waktu tu saya baru lepas sihat. Sihat? Maknanya ada sakit ke? Saya ada sakit sikit tadi. Sebab lama ke? Sakit tu sekejap, tapi dia amat derita lah. Amat derita. Kalau boleh jangan datang lagi lah. Tak nampak lah ni. Dah nampak. Nampak. Penyakit fizikal lah. Saya lumpuh lah senang cerita. Ya ke? Lumpuh tulang 4 kerat. Sampai nyamuk datang gigit pun saya tiup. Macam tu je. Lepas sihat daripada yang itu tu, ni efek lah ni. Suara ni efek dia. Tapi sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah, syukur. Kuasa Allah SWT. Kuasa Allah. Doa daripada sahabat-sahabat, semua adik-beradik kan, anak, isteri semua. Mak ayah masa tu dah tak ada? Masa tu kena mak tak ada lagi. Mak ayah semua dah tak ada. Tinggal kakak-kakak je lah. Baik. Itu sama. Sama.
Sebab bila cerita kita jatuh sakit, lepas tu kita baik, dia sebenarnya kekuatan tu, tu yang saya suka, tu yang saya celah masuk pasal sakit tu, kan. Bukan apa, kekuatan tu datang. Betul. Nak sembuh. Bila dah sembuh pula, mesti kalau buat apa je, mesti dia jadi bersungguh-sungguh. Dia kekuatan saya ni ada beberapa perkara je. Yang pertama Allah lah. Allah. Itu sudah semestinya. Itu semestinya. Yang kedua, saya nak kerja tak boleh. Memang tak boleh nak kerja. Kerja apa? Mana company yang nak terima kan? Yes. Memang dah tak boleh buat kerja berat. Kalau saya nak bawa lori ke apa ke, memang dah saya tak berani. Betul. So saya kata lebih baik saya betul-betul fokus dekat sini. Saya fokus dekat sini balik. Tapi kena cari guru yang betul-betul. Dalam masa mencari tu, terik tetap terik, melingkuk tetap melingkuk. Masa sakit tu dah kahwin? Dah. Baru lagi benda tu dalam tahun 2000 berapa lah, 17, 18 lebih kurang. Baru. Okey. Cubaan lah tu. Betul. Okey, dan masa tu Omar tahu lah main trade forex ni. Dia tahu. Dia tahu Dia tahu. Sambil tu masa tu pun saya ada buat kerja lagi. Saya buka ada business sikit. Saya buat printing. Sambil-sambil tu saya buat kedai makan apa semua kan. Dalam pada masa tu last saya ambil satu keputusan, stop, fokus, FTT terus 100%. Okey. Pastinya bila nak buat satu-satu keputusan menjadi full time trader, FTT tu full time trader kepada yang tak tahulah. Pastinya kena mempunyai keyakinan yang tinggi. Betul. Bukan diri sendiri je. Kita nak yakinkan orang yang dekat dengan kita. Macam mana boleh datang kekuatan ni? Dia kalau yang dekat saya ni, kekuatan tu datang dengan paksaan. Sebab saya tak boleh bekerja. Saya dah tak mampu bekerja yang berat-berat apa semua. Jadi saya kena paksakan diri saya juga. Jadi benda ni je yang boleh buat tanpa kudurat. Betul. Betul. Dia tanpa yang tu kudurat. betul. Dia cuma dengan laptop. Cuma digunakan benda lain lah. Dia gunakan panca indera yang lain. Dia tak gunakan kekuatan. Saya fikir itu aja yang buat. Sampai saya pernah buka kedai makan, saya masak pun tak boleh berdiri lama. Sampai itu yang saya stop. Sampai bini saya pun tak sihat. Sampai tengah malam hantar pergi hospital. Masa meniaga tu? Yes. Mungkin kurang rehat. Dia kurang rehat. Kedai makan ni nak cakap rehat macam mana kalau kita masak sendiri? Betul. Bila dia kena yang tu saya ambil keputusan stop, fokus dekat forex. Jadi saya paksa diri saya kena menilai, memahami, mengkaji betul-betul tentang forex. Dan alhamdulillah lah sampai ini. Mungkin dah ditentukanlah tu rezeki Allah Ta'ala kata trade lah. Doa lah. Trade. Memang kerja tu memang untuk kerja yang Din buat sekarang ni adalah yalah rezeki daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Yang penyakit tu baik. Daripada tak pandai jadi pandai. Itu semua kerja Allah Subhanahu Dia semua sebab akibat. Lambat dengan cepat je. Ya, betul. Kan ada orang belajar sekejap dah dapat. Ada orang ni lama sangat. Okey. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Rosidan Abdul Ghaffar. Salam Masta Salam Masta. Okey. Bukan Masta, saya Kobe bunga je. Okey, Amir. Kobe bunga Kobe bunga. Amir Zahar, thank you. Deja vu InsyaAllah. Baik, kita sambung. Selepas mengambil keputusan untuk menjadi full time trader, memang dah tak mampu lah nak berniaga pun, nak berdiri pun tak boleh, kudrat dah tak ada. Adakah keputusan itu keputusan yang Din dan family buat, adakah tepat di awal-awal? Di awal-awal tu kita masih ada sanksi juga. Masih ada sanksi sebab kita tak dapat teknikal yang cantik betul-betul lagi lah, yang betul-betul. Dan saya pun tak berguru. Semua ni dengan andaian kita sendiri lah. Ini betul, okey betul. Lalu melingkup. Semua andaian kita sendiri. Last saya dapat belajar naked. Cari saya dapat belajar. Yang kata bawa indikator semua
Saya belajar naked. Naked. Betul-betul naked. Saya belajar naked tu, alhamdulillah. Dekat sana perlahan-lahan saya belajar dan mengkaji. Alhamdulillah saya dapat. Itu belajar naked tu adalah sendiri ataupun Berguru. Yang tu berguru. Berguru. Kalau tak keberatan nama orang yang boleh, Cikgu Izam daripada Wave Ideas. Izam Dil. Izam Dil ke Izam lagi satu? Izam Ikmal lah nama dia. Okey. Baik. Dia Wave Ideas. Wave, okey. Ya, Wave. Maknanya itu adalah guru yang pertama, guru yang kedua. Untuk yes, itu guru pertama teknikal, tapi guru kedua dalam forex. Yes. Baik. Dan bila kata nak naked chart dan Cikgu Izam ada. So adakah kena teknik tu dengan Din? Ya. Sebab apa yang saya cari tu ada di situ. Ada di situ. Kenapa entry di situ? Kenapa kita stop loss ataupun kita cut loss, kita TP, semua ada sebab-sebab. Maknanya setiap perjalanan chart tu Din tahu kenapa aku TP, kenapa aku loss, kenapa aku stop loss, kenapa aku cut loss. Ya, kita dah boleh baca dekat situ. Jadi benda ni memang yang saya cari. Punya lama cari tu perjalanan tu kan. Perjalanan itu baru saya jumpa. Dekat situ saya jumpa. Itu pun kalau ada yang study dengan Cikgu Izam sendiri, dia punya, kalau awal-awal dululah, masa awal-awal dia buka dulu, masa sama-sama dengan saya dulu, yang dia jawab betul dan salah je. Betul, salah, betul, salah. Kita hantar lukisan apa semua, salah, betul. Dia memaksa kita fikir, mengkaji balik. Dekat situ saya boleh dapat kelebihan-kelebihan yang lain lah untuk diri sendiri lah. Bila kita dah kaji, kita hantar, dia kata yes, betul. Saya seronok, saya simpan lukisan ni. Saya seronok, saya simpan lukisan ni, saya kaji. Saya bezakan dengan yang dia kata tidak betul tadi. Kenapa dia yang ni tidak betul? Sedangkan saya tengok sama. Lama-lama bila kita dah ada berpuluh-puluh lukisan, kita dapat jawapan dia sendiri. Alhamdulillah. Dan sekarang tak ada masalah. Sekarang tak ada masalah. Alhamdulillah, saya pun dah bawa tim sendiri untuk diketengahkan lah, InsyaAllah, kalau ada rezeki. Okey, baik. Kita bercerita tentang pembelajaran. Kita dah tahu awalnya dulu macam mana kan, dan family. Lepas tu kenangan pahit lah, yang paling pahit dalam masa sepanjang trade, sepanjang dagangan mata wang ni. Panjang. Saya pahit, tak pahit mana sangat. Tapi saya pernah, yang pahit tu bini saya selalu bebel lah. Sebab betul lah. Dia kata, bang, kad tu dah duit tu. Saya kata boleh lagi. Rumah pun tahu Saya ajarlah sikit-sikit. Okey. Dia yang paling dia cakap dekat affiliate. Dia tahu dekat situ. Tak boleh tipu. Okey. Dia balik je, affiliate dah ada berapa, nak tengok. Dia tahu. Okey. Dia selalu bebel yang tu je. Dia suruh cut, saya tak cut. Lalah melingkup. Jadi tu kena bebel lah. Tu lah, sampai ke sekarang ni, kalau dia tegur, saya cut terus. Walaupun benda tu tengah profit, saya yakin benda tu akan pergi lagi, saya cut. Sebab saya tak tahu kenapa. Kalau dia tegur je, adalah masalah nanti. Ini dia sebenarnya kombinasi yang baik ni. Sebab tu kalau dia datang je, saya pusing tempat lain. Saya tak buka cat. Kalau saya nak, saya tak buka cat. Saya tak bagi dia tengok. Ini kalau dia dengar ni, masalah ni. Tak apa. Sebab benda betul. Benda betul. Benda betul. Okey, loss paling banyak? Loss banyak Sekali lah 10k. Habis macam tu je. Itu USD ataupun USD. Bukan ringgit Malaysia? Bukan, USD.
Wow. 10k 10k USD. Dan baru ni pula alhamdulillah saya buat daripada 1,000 jadi 9k ke 10 lebih kurang. dalam masa itu berapa lama? Saya tipu sikit tu dekat SS tu, saya tipu sikit. Saya tulis 27 hari bulan 7 kalau tak salah. Tapi ada juga yang zoom tengok, betul-betul dia tengok, bang ni salah ni 27 hari bulan 8. Saya buat tu tak sampai sebulan lah, alhamdulillah. Tapi saya takkan guna nama saya sendiri untuk trade. Habis guna nama siapa? Nama wife, nama anak-anak, itu je saya akan guna. Sebab saya pernah kena alasan ban. okey. Kena ban. Ada broker yang macam halau kita keluar lah, senang cerita. Halau broker halau klien, pelik tu. Tu kata tak seronok. Memang, tapi ada broker-broker yang saya sendiri pun pening dengan pemikiran macam tu. Sebab itulah rakan-rakan di luar sana, sebab tu CTC ada. Anda boleh rujuk kepada CTC nak cari broker mana yang boleh dipercayai apa semua. Betul. Datang bersama dengan CTC, tak ada masalah. Kita akan buka ruang. Banyak broker banyak broker kat luar sana yang betul-betul menjaga klien dia. Okey, baik. Sekarang ni guna broker? Boleh sebut ke? Boleh, tak ada masalah. Saya sekarang ni Janji broker tu bagus, kita sebut lah. Saya dengan Profito sekarang. Wah, ada berapa lama? Profito Profito pun baru lagi. Saya juga merupakan MIB dan LD dekat Profito. Wah, sekarang ni dah ada tim lah ni. Alhamdulillah, syukur. Okey, Cuba bergerak sendiri. Ya. Okey, kita bercakap tentang untung, rugi dan juga untung. Dan tentang okey lah, kita susah. Betul. Okey. Kemudian sekarang ni dah konsisten lah. Ya. Dan dapat perbezaan rasa bersama dengan family. Ya, betul. Boleh ceritakan sikit biar bagi semangat sikit lah kat orang di Ini luar sana. untuk FTT ke apa? FTT lah. Untuk FTT. FTT. Baik, dia yang pertama kalau nak FTT ni kena faham maksud FTT tu. Okey. FTT yang biasa orang wawakan tu, full time trader. Yes, betul maksud dia. Full time trader, kita sentiasa dengan trade dengan chart, tapi sebenarnya tu salah. Sebenarnya kita berbalik pada tujuan kita nak FTT tu. Berbalik semula. Tujuan nak Berbalik semula pada maksud yang kita nak FTT tu. Nak FTT. Baik, sebab apa? Okey. Kebiasaannya orang nak bersama keluarga banyak. Betul. Jadi kalau awak ambil perkataan tu, awak dengan chart yang lebih. Kemudian anak lagi-lagi waktu awak tengah float merah, floating kan. Merah pula tu. Anak datang lagi, kau dah marah-marah anak, marah-marah wife, apa semua. Tak adalah kualiti dah. Jadi tak gunalah awak FTT tu, lebih baik awak kerja trade secara part time. Itu lebih baik. Kalau nak FTT kena pandai pecahkan masa. Ni dengar ya. Ni dah masuk tip dah ni. Saya belum tanya lagi dah keluar cantik. Okey. Kena bagikan masa. Contoh, saya sendiri buat, anak saya sekolah, wife saya mengajar. Jadi saya tinggal seorang-seorang kat rumah. Baik. Jadi time saya tinggal seorang-seorang tu, saya pulun. Saya buat. Okey, bila malam dia orang dah balik apa semua, mau dekat rumah. Kalau nak trade, kalau tak nak trade pun kita boleh bagi masa dengan family. Dah tak ada masalah kat situ. Maksudnya kalau kita tinggal seorang-seorang nak buat apa? Betul lah. Baik kita trade kan. Baik kita trade apa semua. Bila family dah ada kat rumah, semua dah layan dia. Allah. Kalau macam tu, itu baru masa bersama dengan keluarga yang kualiti. Kalau yang itu kita buat dengan tujuan FTT, yes, tu baru betul. Kalau kita sekadar nak betul-betul nak tumpu dekat trading, salah maksud FTT kat situ. Itu bagi saya lah. Bagi saya. Kalau macam tu ada lebih bagus. Kita bekerja macam biasa. Ini untuk penonton jugalah, idea Pak Su ya. Kerja macam biasa dan kita cari masa yang terluang untuk kita trade. Ya. Apa pendapat Din? Kalau yang ada kerja, cari masa yang terluang. Ya. Set up banyak
Saya tak banyak. Okay. Dia tak banyak. Dia pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam pun ada kadang-kadang. Scalp ke swing, Din? Saya semua tibai. Semua tibai. Janji kalau ada nampak siap. pergerakan tu boleh swing. Ya. Kalau scalp lah. Scalp. Intraday. Kita buat belaka. Buat belaka. Okay. Dan ada siap masuk. Okey. Baik, wah ramai penonton kita. Ada soalan-soalan apa-apa silakan. Saya perlukan soalan anda juga sebenarnya supaya kita dapat tahu apa yang anda ingin tahu. Okey, kita habis pukul apa? 9.45. Okey. Baik, sekejap je masa. Nampak dah sejam, Din. Kan? Kita tak rasa, tapi itulah dia. Okey, sebagai Din sebagai saya anggap dia orang lama lah. Ya, Din orang lama. Baru lagi bagi saya tu. Sebab perjalanan tu daripada tahun berapa, walaupun kena lepas tu on off, kemudian gagal, lepas tu rasa keenakan. Dan sekarang ini konsisten tu macam mana nak dapatkan konsisten? Apa yang perlu ada dekat trader yang belum dapat konsisten. Yang belum dapat konsisten. Dia konsisten tu depo, bukannya bukan konsisten nak withdraw, depo. Dia kejap-kejap kan $50, kejap $50, $100 dok depo je. So macam mana? Saya bagi tip beberapa tip lah. Yang pertama, kalau ada modal lebih sikit, buka je 2 atau 3 akaun. 3 akaun, okey. Ya. Yang pertama kita buat scalp, intraday, swing. Oh, ada 3 sekali. Tiga ada. Okey, kalau kita nak scalp, guna akaun scalp. Pastikan benda tu betul lah. Lepas tu cara entry. Ini apa yang saya cakap, apa yang saya buat lah. Jadi cara cakap saya salah. Apa betul yang saya buat, ini yang saya cakap. Inilah benda yang Din lalui kan ni. Okey. Contoh kalau modal saya ada 100 USD. Saya akan masuk 2 sen. Okey, 2 sen. Okey, tapi bukan terus 2 sen. 1 sen. 0.01 2 layer lah. Okey. Satu tempat. Ya. Baik. Bila dah ada siap yang cun cantik, saya masuk 2 tempat. 2 layer lah. 2 layer. Okey. Bila dia biru aja, makan satu dulu. Ambil dulu satu, tahan BE. Lepas tu letak TP, dah tinggal pergi cari yang lain. Satu hari cuba cari 5 setup je untuk konsisten. 5 setup untuk konsisten. Itu untuk 3 akaun lah. Tak kisah. Okey. Tak kisah. Janji target kita tak banyak sebenarnya. Kalau untuk konsisten, untuk belajar money management, jangan target tinggi-tinggi lah. Apa orang kata, emosi, untuk kontrol emosi, cuba amalkan benda ni. Main buat 10 pip je. Alhamdulillah. 10 pip close, satu lagi tahan BE. Sebab target kita satu setup 10 pip je. Betul. Okey. 5 setup ada berapa? 50 kalilah dengan seminggu. Satu hari 50 Jadi kali dengan kalau kali dengan sebulan 100%. Betul. Simple je benda tu. 10 pip je pun. Nampak tak banyak. Bukan nak cari 50, 100 pip. Tak payah. Untuk konsisten, untuk kita buat equity kita balik, buat 10 pip je. Buat 10 pip, close. Ataupun yang satu lagi tu tahan BE. Kalau dia naik, rezeki kita lebih. Kan? Kalau tak naik, kita dah kita dah ada dah 10 pip tadi. Kita cuba buat yang tu. Dalam masa sebulan, InsyaAllah 100%. Baik. Ambil betul-betul kepada yang newbie, yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia dagangan mata wang asing, perniagaan forex ni. Okey, baik. Daripada Cikgu Muhammad Rasidin Abdul Ghaffar, dia kata TBST tu ringkasan untuk apa? Trade Bank Smart Trade. Trade Bank Smart Trade. Dia bila ni? Dia cikgu, nama dia Cikgu Din kalau tak salah saya, sebab saya tak
mengkaji sangat dia punya, maknanya kenal ibu tak owner. kenal tuan. Tapi saya tahu tuan dia Cikgu Din daripada Sabah kalau tak salah saya. Oh ya. Nama cikgu tu Cikgu Din kalau tak saya. Tapi admin dia semua sekarang ni saya ada yang saya kenal dah lah. Admin TBST tu. Alhamdulillah saya kenal lah. Cuma Cikgu Din tu saya tak pernah jumpa lagi. Tak pernah jumpa lah. InsyaAllah dia akan ingin juga suatu hari nak jumpa dia. Yalah. Sebab dulu guna ilmu dia dulu. Ada jasa juga kan kat ya, situ. Ya betul. Okey, ramai di luar sana yang menganggapan bila masuk dalam bidang forex ni cepatnya jadi kaya. Oh salah. Dia sangkaan dia lain sebab apa yang diwawarkan di media sosial apa semua, dia kata mudah membuat wang, itu ini. Tapi sebenarnya dia tak cerita di sebalik. Betul. Sebab ini perniagaan kan. Betul. Benda ni adalah perniagaan. Dia sama macam kedai runcit, kedai nasi lemak. Sama lah. Dia yang itu niaga secara fizikal. Kita ni secara online kan. Okay. Dia fizikal juga, kita gunakan duit kita masuk bank in kan. Tu kita trade dia. Kalau orang kata kita di awang-awangan, saya tak setuju. Tak. Kita perniagaan kita lain. Kita perniagaan kita mata wang. Mata wang. Kita perniagaan kita adalah mata wang. Yang itu perniagaan dia nasi lemak. Nampak benda tu. Kita duit. Nampaklah tu. Kita dengan nilai duit. Dia sebab terlalu dimomok-momokkan. Pak Su macam mana dia orang ni? Dia kata kalau masuk bidang forex ni modal 100 boleh dapat 1000 dalam sehari, 2000, 3000. Cakap ya Allah. Ya, banyak yang scam macam tu. Itu saya kesian dekat yang mana yang baru-baru. Dah tu kadang alang-alang ni. Bagi nasihat sikit lah kepada orang yang belum lagi masuk, nak masuk dalam bidang ni. Okey. Kalau betul-betul berminat, welcome. Tapi carilah cikgu yang betul-betul cikgu. Betul. Bukan cikgu yang scam, bukan yang cikgu yang kata janji bulan dan bintang apa semua tu. Jauhkan daripada cikgu-cikgu yang macam itulah. Kita berkawan dengan semua orang, kita akan tahu benda-benda tu. Betul. Tapi jangan percaya kawan-kawan cerita, jangan percaya. Itu nasihat saya. Jangan percaya, kaji dan nilai sendiri. Sebab Allah Ta'ala bagi kita akal dan fikiran. Orang cerita dekat kita ambil, fikir sendiri, kaji sendiri, betul ke tak betul. Kemudian cuba. Jangan terus percaya. Sebab banyak cikgu-cikgu yang dekat luar, yang ada juga yang scam, ada yang betul. Ramai benda ni kan. Memang ada sangat. Saya pun kadang-kadang nak heran juga, bermain dengan perasaan orang, bermain dengan duit orang kan. Kenapa kau tak bercakap perkara yang jujur kalau betul kau nak tolong, nak membantu. Betul. Sebab kita pernah rasa dulu, kita trader tahu untung, rugi, kadang-kadang rugi lagi banyak daripada untung, tapi kita boleh cover up yang rugi tu dengan nilai yang kita untung sekarang ni. Macam tu lah contoh dia. Lepas tu duit yang nak didepo tu pastikan bukan duit yang major. Kalau saya ni panggil major, keperluan. Sebab kita dah bahagi-bahagikan benda tu. Ada yang lebihan tak tu, apa. yes. Jangan keperluan. Keperluan ni masalah nanti. Boleh ambil yang keperluan, tapi keperluan yang nak beli rokok tu boleh ambil. Jangan ambil yang nak beli beras tu. Jangan ke situ pun. Boleh potong duit rokok. Aku baru okey. Kalau duit rokok, okey, yes. Boleh potong untuk masuk, untuk cuba. Ingat, untuk menjadi seorang trader yang bagus ni, yang penting lah, kita ada duit lebihan. Tak apa, $10, $20 kita yes. Tak apa, kita belajar dulu. Bila dah ada keyakinan, kita dah tambah ilmu kita, baru kita start $50. Buat 3 account pun sama aja kan cikgu kan. Betul. Kan dia ada broker yang boleh depo 10. Boleh. Ada $10. And then saya nasihatkan kalau yang betul-betul baru ataupun yang tidak konsisten, gunakan account sale. Itu dulu lah. Untuk belajar konsisten tu. Bila dah dapat feel dia, yes,
terus baru tukar pergi ke aircon standard. Idea yang sangat menarik. Okey, Rosdi Muhammad, salam bro. Mana DJ Power setiap malam ni Belentok? Okey, sekejap lagi Belentok. Sebab sekarang ni hari Khamis kita ada 2 segmen. Satu segmen ni lah ceritaku, pengalaman kita bawakan trader, dan yang sekejap lagi selepas saya nanti bersama dengan DJ Belentok. Woi, risau tak ada Belentok. Amboi. Habis aku kau tak nak tengok Wah. Okey, baik. Dan kita ada sedikit masa lagi, tak banyak lah. Okey, di permulaan ni di penghujung ni. Okey, apakah perancangan Din untuk membantu para trader di luar sana yang memerlukan bantuan? Baik. Bukan bantuan duit lah. Ya. Ilmu lah. Baik, syukur alhamdulillah. Saya dah mula bergerak dengan tim saya sendiri. Okey. Saya juga ada buat kelas untuk F2F kelas, yang mana yang kurang faham. Kadang-kadang ada trader-trader yang tak faham dengan cara online. Yang cara online apa semua. Dan harga bagi saya berpatutan. Saya letak 500. 500 mungkin ada yang kata mahal. Tapi bila saya akan depokan balik, saya refund balik 50 USD dalam Icon Trading. Bermaksud saya ambil RM250 sahaja. Okey. Dia punya fee 500. 5 ke 3? 5. Lepas tu 50. Hadir kelas saya refund balik 50% dalam akaun orang. Oh, okey. Saya refund balik dekat situ. Okey. Baik. Itu maknanya kelas yang sekarang yang Din dan tim juga buat. Itu di mana? Nak tahu juga, kelas biasa buat kat Kelang ke buat dekat? Biasa buat dekat Cyberjaya, di broker Profito lah. Okey. Di center dia. Di center dia. And then insya-Allah 11 hari bulan 8. 11 hari bulan ni. Okey. 11 hari bulan ni. 10, okey. Ada kelas dekat Penang. 18 hari bulan ada kelas dekat Profito Cyberjaya. Ini adalah perancangan yang dah pun diatur bersama-sama dengan tim dan juga broker Profito. Ya, betul. Okey, cantik. Ada soalan apa-apa? Longman 10 boleh cuci. Kau ni dah kenapa Longman? Okey, Rozina tahniah Bro Din, Rozina Zakaria. Baik, terima kasih kepada yang beri perhatian, yang meletakkan komen-komen anda. Okey, 10 minit terakhir, kita buat kesimpulan. Okey, apa yang perlu ada kepada seorang trader, sama ada dia daripada zero pengetahuan sampailah dia setengah yang belum lagi konsisten. Kita dia nak bagi bantu. Kalau bagi saya, yang pertama kena ada modal lah. Modal. Yang kedua, minat. Bukan nak cuba, minat. Ini bukan cuba-cuba. Bukan cuba-cuba. Dia ada minat. Kalau dia ada minat, dia akan mengkaji nanti. Bila dia belajar, dia berkaji, baru dia akan dapat benda tu. Kalau tidak, memang sia-sia lah, rugi. Lebih baik tumpu pada benda yang lain. Ya. Dia akan jadi sia-sia nanti. Baik, pada yang belum konsisten pula? Yang belum konsisten, fokuskan pada satu teknikal. Kalau contoh dah belajar teknikal A, sekarang nak belajar teknikal B, kosongkan cawan tu dulu. Maksudnya kosongkan fikiran. Maksudnya kita belajar campur, A tadi, B. A ni kita tinggalkan dulu, bukan buang. Tinggalkan dulu, belajar B. Dah pandai yang B ni, okey. Kalau rasa boleh gabung kan, gabungkan lah. Tak ada masalah. Jangan waktu belajar yang ini belum pandai, dah sibuk kita nak gabungkan, memang takkan dapat satu-satu teknikal. Baik. Nasihat yang baik tu. Suka. Okey, Nick apa ni? Awi Nick Hussein minta tetamu nyanyi satu lagu suara serak-serak basah best. Kau mengepek Awi. Okey, di penghujung apa mungkin ada kata-kata
ucapan terima kasih kepada sesiapa yang pernah membantu, dan apa kata-kata ucapan manis untuk orang rumah dan juga anak apa orang? Saya 5 tinggal 3 sekarang. 5 tinggal 3. 2 dah tak ada lah. 2 dah tak ada lah. Dan sekolah lagi semua? Ya, sekolah. Okey, silakan. Saya bagi ruang ni untuk buat ucapan dekat sesiapa yang pernah membantu ke, rumah ke. Silakan. Yang pertama, terima kasih, I love you pada wife saya, sentiasa sokong apa juga yang saya buat. Terbaik. Dia tak pernah menghalang dan selalu bagi semangat. Kadang-kadang waktu lost, dia juga yang pujuk balik. Jangan down. Orang rumah pujuk pujuk balik. Jangan down apa semua. So sebab dia tahu kita dah tak boleh buat kerja lain. Betul. Jadi dia pujuk kita payah nak cari yang memahami ni. Kemudian very 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 thank you pada Mr. Wong. Oh, ni mesti bos yang dulu mula-mula. Itu yang pertama yang kenalkan Mr. Wong Ya, Mr. Wong. Yang kenalkan forex dekat saya. And then terima kasih banyak-banyak, berjuta-juta terima kasih pada Cikgu Izam yang memperkenalkan naked chart pada saya. Kali pertama mengenalkan naked chart pada saya. Dan terima kasih juga pada Cikgu Din, walaupun saya tak kenal, sebab saya pernah menggunakan ilmu dia sebelum. Tapi saya tak jumpa orang dia? Tak pernah jumpa. Saya jumpa admin dia yang nombor 1 je. Yang orang panggil apa? Bentara. Bentara. Okay. Itu je yang saya pernah jumpa. Lain yalah, welcome pada yang baru belajar. Jangan jemu untuk dekat mana-mana pun anda belajar, jangan jemu bertanya, hantar lukisan. Walaupun cikgu anda tidak jawab apa semua, mungkin dia terlepas pandang, hantar lagi banyak kali. Hantar, mungkin buat 10 lukisan, hantar sekali 10 berselang-selang. Sebab kadang-kadang pelajar dia beribu kan. Betul. Jadi bertindih cikgu tak sempat. Jangan jemu, hantar saja. InsyaAllah satu hari pasti cikgu akan nampak apa yang kita hantar lukisan tu. Wow. Okey, bagi saya lah hari ni sangat menarik lah ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian yang sangat menarik. Okey, kepada yang zero, selain yang pertama sekali tadi apa, modal kena ada lah. Modal kena ada lah sikit. Kemudian minat dan juga sebab bila ada minat tu, kesungguhan tu akan datang begitu je. Dia akan datang dengan senang sangat ya. Sebab saya tahu ramai yang minat, cuma tiada lorongan, tiada dahan untuk yang membantu. Tapi insya-Allah insya-Allah ada. Banyak cikgu ada. Sekarang ni dah kita pun dalam arena dagangan mata wang asing ni dah banyak kita buka. Ya, dan kita sedarkan. Betul. Ada free, ada berbayar. Betul. Ada yang free, ada yang berbayar, tu tak ada masalah. Jadi ada peluang bertanya. Jangan malu bertanya dengan di wall CTC pun nanti akan ada orang jawab. Kalau bertanyakan tentang kat mana nak dapatkan pembelajaran ke apa saja, tak ada masalah. Sebab tu kita wujudkan CTC.fm ni, sebab kita nak menjadi penaung kepada trader-trader kat Malaysia. Bukan Malaysia je, Indonesia, Singapura, Brunei kan. Boleh mengadu nasib. Boleh mengadu. Okey, dah ramai dah mengadu, asyik kena scam je. Tempat rujukan apa semua. Okey, tahniah sahabatku, teruskan jalan ke depan. Alhamdulillah, Awi, terima kasih Awi atas doa daripada Awi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa selepas segmen ini kita akan bersama dengan DJ yang paling macho dekat Malaysia, DJ Blento. Jadi ramai yang tanya-tanya, mana Blento? Blento ada, cuma hari Khamis kita dah ada 2 segmen. Segmen Inilah Ceritaku dan juga segmen Blento, Borak Bersama Blento. So untuk segmen Inilah Ceritaku episod yang ke-142 ni kita dah selesai. Bagi Pak Su pula, terima kasih Din kerana berkongsi pengalaman, berikan ilmu, tip yang berguna untuk para trader. Dan Pak Su dan juga tim CTC, doakan semoga apa yang Din lakukan akan terus berjaya. InsyaAllah. Din bangkit daripada stroke 4 tulang, tak bergerak, bangkit. Macam tu jugalah bangkitnya Din dalam dunia trading ni. Membantu rakan-rakan kita di luar sana. Baik Din, terima kasih daripada CTC. Lepas ni
jangan lupa makan sate. InsyaAllah. Terima kasih juga. Dan nasi Arab. Dan nasi Arab. Terima kasih juga daripada saya dan juga tim saya BSWI. BSWI? BSWI Empire. WI. Wow. Empire. Apa tadi? BSWI Empire. BS ni maksud dia apa? Saya punya nickname dekat Telegram. Okey. Dikombainkan lah Okey, baik. Ribuan terima kasih. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas segmen ini kita akan bersama dengan Blento untuk borak bersama dengan Blento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. Lambai sikit bos.